Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan pelajari tentang jenis-jenis microcontroller yang biasa digunakan untuk projek-projek inovasi dan juga projek tahun akhir. Jom kita mulakan. Okey, baiklah. Dekat skrin kita sekarang ni, kita ada board namanya Arduino Uno. Ni Arduino Uno revision 3. Kalau revision 3, biasanya dia punya reset button ni dekat belah atas kanan. Okey. Kalau revision 2, dia punya reset button ni dekat belah tengah sini board ni. So ni yang paling terbaru lah. Dan board ni adalah board original lah. Macam mana kita nak tahu board original? Biasanya, board original ni dia belah tepi ni dia ada tulisan lah. Kita nampak tulisan tu, dia printed pada dia punya dekat tempat cucuk pin ni. Sebelah ni pun dia ada untuk power dan juga untuk analog input. Okay. So board Arduino Uno ni adalah board yang biasa digunakan di market untuk sebarang projek-projek inovasi dan juga projek tahun akhir. Okay. Daripada board ni saya nak tunjukkan ada beberapa common. Board ni boleh kita powerkan guna dua cara. Sama ada kita pakai power supply daripada sini, DC power supply, DC jack ni. Kita boleh bagi power supply daripada 9 volt. Kalau tak silap saya minimum 7 volt. Yes, 7 volt sehinggalah kepada 12 volt maksimum. Dan bila kita cucuk sini, contoh kita cucuk sini 9 volt, kita ada satu sini pin ni namanya V-in. V ni pun dapat 9 volt juga lah. Kalau di sini cucuk 12 volt, ini pun dapat 12 volt. Okay. Cara kedua adalah kita pakai power supply lah. Kita pakai power supply daripada USB. USB B type yang biasanya dia orang panggil USB ni daripada USB yang untuk printer lah. USB printer selalu pakai port ni. Kita boleh ambil saja dan kita cucuk je. Dan cara yang ketiga adalah kalau awak tak cucuk daripada DC jack, awak ada jenis yang wire punya, awak boleh cucuk power supply tu terus direct kepada V-in dan juga ground ni. Sebelah ni ada dua lubang ni, lubang kedua dan lubang ketiga ni, ini untuk ground. Okey, jadi ada tiga cara lah, sama ada awak pakai DC jack, awak pakai USB, ataupun you terus direct cucuk power kepada V-in dan juga ground sini. Untuk power supply yang digunakan DC jack ni ataupun V-in ni, dia akan menggunakan voltage regulator ni. So biasanya board ni kalau awak cucuk power supply tak ada, cuba awak tengok dekat voltage regulator ni, ada tak macam satu bintik hitam? Bintik hitam tu biasanya voltage regulator ni dah terbakar lah. Kita boleh repair, tapi saya tak ajar untuk repair lah untuk pelajaran yang untuk hari ni. Kalau you pakai USB power supply, dia akan bypass voltage regulator semua ni lah. Dia terus bagi direct 5 volt kepada board ni. Kalau pakai yang ini, dia akan lalu voltage regulator dulu, baru didistribute 5 volt ke board ni lah. Okay? Itu bab power supply. Bab kedua, board ni, kita punya microcontroller dia yang ni lah, IC ni lah. Dia punya IC ni package dia DIP lah, dual inline package lah. IC nama dia Atmega 328P. Okay. Jadi IC ni dia punya main microcontroller dia, board ni hanya dia punya prototyping board je, platform je. Tanpa dia ni tak guna. Ini USB punya interface untuk memudahkan kita download program terus. So daripada IC ni, pin-pin ni dia distribute pin-pin ni kepada pin yang untuk mudah kita cucuk wayar ni lah. Biasanya kita cucuk wayar ni wayar jenis yang male punya jumper lah. Biasanya dia orang pakai male jumper sekarang. Dulu dia orang pakai wayar cucuk sendiri, buat sendiri. Sekarang tak ada dah, sekarang dah mudah. Okay. So saya suka terangkan bab yang belah kiri ni dulu, belah kiri saya ni. Biasa kita ngadap board ni belah sini. Kita ngadap board ni macam ni. Okay. Tapi tulisannya tak nampak. So saya buat sini. So yang belah bawah ni, yang belah atas ni, kita punya power supply. Kita nampak ni tulis power. Power ni sini V-in, ground dia sini sebenarnya kat board ni ada 3. 1, 2, yang ketiga dia adalah pada atasnya, pin 13 ni. Atas pin 13 ni ada ground. Nampak tulisan ground warna putih tu. Lepas tu dia ada sini 5 volt yang dah regulated. And then kita ada 3.3 volt. Biasanya kita pakai untuk Bluetooth, RFID, board Wi-Fi, communication punya board biasanya dipakai 3.3 volt. Lepas tu kita ada reset button di sini. Reset button ni sebenarnya sama dengan sini ya. Kalau saya tekan ni, dia akan reset lah. Masuk reset ni adalah, dia bukan reset program, tapi dia akan program tu tengah berjalan line by line.
So bila kita tekan reset, dia akan lompat jump semula kepada line nombor 1 dan dia akan buat sebalik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu yang masukkan dengan reset. Okey. So kalau kita wiring reset ni, kita wiring ni dalam keadaan pull up resistor lah ataupun pull up input ataupun active low punya pin. Active low punya input pin. Last sekali kita ada input output reference ni, tu jarang pakailah. Kalau yang untuk yang student baru nak gunakan microcontroller ni, jangan gunakan benda ni. Lepas tu, ni dapat power supply ni dah siap, kita pergi kepada digital input. Kalau biasanya kita tanya student-student digital input Arduino ada berapa? Dia orang biasa kata ada 14 pin. Sebab dia nampak pin sini je 14. Daripada pin 0, 1, 2, 7, lepas tu dia 8 sampai 13. Maksudnya 14 pin lah sebab ini start daripada 0. Tapi sebenarnya board Arduino ni dia sebenarnya ada 20. Sebab selepas ini pin ni, sebelah ni nampak pin analog. Pin analog ni A0 sampailah A5, dia sebenarnya boleh jadi digital input dan juga output. So kalau sebelah sini 14 pin, sebelah sini daripada A0 sampai A5, 6 pin. 14 tambah 6, 20 pin lah. So 20 digital input dan output. Kebetulan pula analog input ni pinnya special. Dia boleh jadi pin analog. Jadi awak boleh setting untuk pin analog. Jadi faham Jadi kalau kita tanya berapa banyak digital input output kat Arduino Uno, ada 20 pin. Analog pin ada 6. Lepas tu kita ada tanda macam orang biasa student panggil tanda ni macam tanda ulat-ulat, nampak pada pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini kalau istilah dia tilde, T-I-L-D-E, tilde. Ini untuk PWM, Pulse Width Modulation. Ini kita nak kawal sesuatu hardware menggunakan konsep analog tapi menggunakan teknik pulse. Jadi saya dah terangkan beberapa pin. Lepas tu board yang baru sini dia tak ada tulis sini SDA dengan SCL, tapi board-board tu nanti kita nak gunakan untuk communicate dengan sensor-sensor input-input yang special lah, yang memerlukan communication, contohnya jenis serial, jenis I2C, jenis apa ni, SPI dan seterusnya. Itu nanti kita akan belajar di apa ni, di ujung-ujung kelas nanti dalam minggu ke 10 ke atas kita akan start belajar pasal sensor penggunaan protokol tu lah. Okey. So ni board Arduino Uno. Okey. Jadi belah tepi ni ada tulis Tak nampak lah tepi ni tadi. Kalau belah tepi ni kita fokus jap. Tu. Kita ada SDA dengan SCL. A reference ni analog reference. Okey. Ini adalah board Arduino Uno. Kalau pin tak cukup, kita akan gunakan yang besar sikit ni, Arduino Mega. Ni Arduino Mega, kalau nampak sekali pandang tepi ni tak ada tulisan lah. Warna biru dia pun warna biru lain macam. Ini yang jenis yang China made lah. Kalau yang board Arduino Mega yang original harga 300 lebih, yang ni harga lebih kurang dalam 100. Okay. So kalau kita tengok sini setting Arduino Mega dengan Arduino Uno ni sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Saya susun sebelah menyebelah. Dari segi pin saya cakap dari segi pin, bukan dari segi functionality, dari segi EEPROM semua tak. Kalau kita tengok daripada sini starting kosong. Yang ini tak nampak ni, tapi sebenarnya ini starting kosong ni. Daripada start pin sini sampai ke atas, pin ni sama dengan Arduino Uno. Juga sama nampak sini, daripada A0 sampai kepada sini ada sampai A5 je. Sini pun A5 je. Bab sini je yang sama. Lepas tu Arduino Mega ni dia expandkan dia, dipanjangkan dia supaya dia ada banyak lagi input output belah bawah ni. Ni ada pin-pin ni, pin input output semua ni. Pin input output semua ni. So, secara kasarnya untuk Arduino Mega, kita ada sini, dia tulis sini sampai 53. Sini 53 digital I/O. 53 maksudnya starting daripada 0, 54 pin lah. Tapi, itu dikata digital I/O. Kalau kita tengok sini, daripada A0 sampai kepada A15, maksudnya kita ada 16 pin. So, 54 tambah 16, kita ada 70 digital input output untuk Arduino Mega. Dan kita ada 16 pin untuk analog input special. Satu lagi, dia ada penambahan dari segi PWM. PWM dia start daripada pin nombor 2 sehinggalah kepada pin nombor 13. So, kita ada berapa pin tu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 12 pin untuk PWM. Dan ini bukan jenis dual inline package. Awak tak boleh nak cabut-cabut lah pin ni.
Arduino Mega ni kita pakai jenis Atmega 2560 IC. Soldered SMD punya device, SMD device. Okey. Dia punya reset button ni kat belah bawah ni. Yang lain semua dari segi pin sama. Kecuali yang belah bawah ni dia expand. Kenapa sama? Kenapa yang belah starting di sini kosong sehingga kepada A5 ni sama? Seperti Arduino Mega. Kalau kita bincangkan pasal Arduino, ini namanya Arduino untuk mainboard. Mainboard ni maksudnya dia punya controller dekat sini lah. Controller dia dekat mana? Atmega 328 dan juga Atmega 2560. Board ni disusun sebegini sebab dia nak gunakan shield. Shield ni adalah expansion. Contoh shield yang biasa saya gunakan. Mana ni? Macam ni. Macam jenis macam ni shield screw nama ni. Shield screw tapi tak ada controller. Board ni sendiri dia tak boleh guna apa pun. Dia adalah untuk expand kepada Arduino Uno. Arduino ni Uno ni kalau kita sambungkan bawah dia ni, cucuk sini, kita dah ada Arduino Uno belah bawah dan kita ada shield belah atas. Shield memang sentiasa belah atas. Yang paling bawah sekali adalah mainboard. Ini contoh shield. Contoh shield yang lain, kita ada sini LCD push button shield. Ini pun tak boleh buat apa ni. Ni tak boleh buat apa. Tak ada controller ni. Dia perlukan mainboard. Mainboard dia kat bawah ni. So kita pun pasang. Sekarang kita ada controller dan juga LCD shield. Okay. Dia ada banyak jenis shield yang kita gunakan. So macam ni contoh kita ada multi-purpose shield. Multi-purpose shield untuk pembelajaran. Kita ada LED 7 segment. Pakai encoder. Ni encoder dia. Kita ada buzzer. Ada LED, 4 LED, 3 push button. Dan kita ada potentiometer untuk simulation untuk analog input. Ni pun tak guna apa-apa ni. Tak boleh guna ni. Tak boleh download program. Download program nak kena pada board. Kalau saya cocok pada Arduino Mega, Arduino Mega ni nak kena pasang ni kena hati-hati sebab kita kena pasang ni starting pada pin kosong. Jangan awak pasang starting daripada sini. Daripada belah kiri ni sebab awak tak nampak mana dia punya pin nombor A5 lah. So nak selamat kita pasang daripada A kosong, lepas tu tekan. Saya fokus. Okay, so ni board shield dia. Yang belah bawah ni dia punya mainboard lah. Okay. So apa yang saya terangkan tadi adalah mainboard dan juga shield untuk Arduino Uno. Tapi kita ada banyak lagi microcontroller seperti mana saya nak akan tunjukkan ni. Kita ada jenis microcontroller. Ni board jenis ESP32. Ni jenis board Wi-Fi lah. ESP32. Dan dia punya configuration dia jenis macam Arduino Uno. Sebiji macam Arduino Uno punya pin setup. Sebab dia nak membantu kita untuk memudahkan penggunaan shield. Maknanya saya boleh pakai shield ni. Saya boleh pakai shield ni letak di atas. Sebab kalau kita buat wiring dekat pakai pin-pin macam ni, dia akan longgar. Lama-kelamaan dia akan longgar. So kalau kita pakai terminal screw macam ni, dia tak akan longgar, dia ketat lah. Okay. Board microcontroller lain Yang ni, ini ESP apa ni? So ni, ini ESP8266. Ataupun kita panggil dia Node MCU. ESP8266 ni, yang board atas ni. Ni board atas ni nampak ni. Board atas ni, ESP8266. Dia macam IC lah. Ni dia punya main board, microcontroller dia. Node MCU ni, dia punya platform je. Sama lah seperti macam ni. ESP32 ni, dia punya main board dia ni. Yang ni cuma platform. Okay. So ni jenis microcontroller juga. Tapi biasanya dipakai untuk Wi-Fi lah. Untuk Node MCU dan Node MCU ESP8266 dan juga untuk ESP32. Kita ada board lain lagi. Board ni adalah board yang dikeluarkan oleh Cytron lah, Maker Uno. Maker Uno ni sama macam Arduino Uno ni. Tapi dia ada penambahan. Board yang ini kita akan gunakan untuk latihan. Board ni, kalau kita tengok pin configuration sama, 0 sampai 13, A0 sampai A5 masih sama. Tapi power supply ni tak ada. DC jack tak ada. Dan sini dia tak tulis pun V-in. Maksudnya, board ni tak boleh pakai 12 volt dan ke atas. Tak boleh pakai 7 volt dan ke atas. Dia hanya bergantung kepada USB ni je. USB ni pun jenis yang wayar daripada handphone, smartphone.
bukan type C. Yang lama sikit tu. So kita ada sini reset button, kita ada push button yang boleh diprogramkan dan di-wiringkan pada pin number 2. Kalau board Arduino Uno tadi, mana ada push button yang boleh diprogramkan? You kena tarik wayar. Ni, cucuk wayar, tarikkan ke board lain, biasanya ke breadboard lah, dan kita akan buat wiring. Ni antara kelemahan Arduino Uno, kita kena tahu sedikit wiring. Kalau saya nak gunakan cepat, saya takkan gunakan breadboard, saya nak gunakan Micro Uno sebab senang nak untuk prototyping. Tapi masalahnya awak kena ingat, dia tak ada voltage regulator pertama. Kedua, dia gantikan voltage regulator dengan buzzer. So buzzer ni kita kena bagi frekuensi lah. Ni bukan jenis yang digital buzzer kita bagi high dengan low tu dia bunyi. Ni kena bagi frekuensi baru dia boleh bunyi. Okay. So ni dia punya toggle switch untuk sama ada nak on ke off. Buzzer ni di wiring pada pin number 8. Pin number 8. Ni tadi button tadi pin wiring pada pin number 2. Lepas tu daripada nombor 2 ni sampai ke nombor 13 belah kanan ni saja, dia letak LED jenis surface mount. Maksudnya, kalau kita nak check digital output, kita dah tak payah nak wiring ni. Kita terus pakai board ni sebiji ni je. Tapi, kalau kita tengok bandingkan ni dengan board ni pakai Atmega 328GP jenis dual inline package. Yang ini, dia pakai surface mount punya package. Jadi, berbeza lah. Lain punya penambahan tak ada lah. So pada saya dia ada 3 ke 4 4 sorry. LED. Lepas tu kita ada programmable push button. Lepas tu ditukar ni kepada wire yang jenis handphone punya tu. Last kali kita pakai buzzer. Jadi board ni kita akan gunakan sensor dan board ni murah. Harga Arduino Uno original harga dia RM110 lebih kurang. Kalau yang murah sikit cak ayam tu, harga dia lebih kurang dalam RM50. Kalau yang ini bawah lagi, harga dia RM26 kalau tak silap. Tapi kita kena install driver CH340 driver. Sebab tu dia murah. Sebab dia pakai IC lain. Kalau kita nampak yang ni, IC lain. Kalau kita pakai board yang jenis ni, nampak IC jenis macam ni, yang jenis bukan panjang macam ni, maksudnya awak boleh pakai Arduino IDE software tu directly. You boleh guna je tanpa install driver apa. Sebab driver memang dah pre-install. Tapi kalau you pakai jenis yang CH340G ni, lain sikit ni, you kena install driver sekejap lah. Lepas you install driver, dah boleh pakai dah board ni. Jadi, ada satu lagi board yang saya nak tunjukkan. Board ni yang biasa kita gunakan untuk microcontroller jenis WorldScale punya. Kalau WorldScale, dia pakai board jenis ni. Board jenis daripada ST Microelectronics. Ni board jenis STM. Kita panggil dia Nucleo L053R8. Board ni microcontroller. Jenis ARM. Dan dia jenis pakai surface mount. Yang ni pun jenis microcontroller juga. Dan di special ni dia ada letak pin ni configuration ni pun sama supaya kita boleh gunakan shield. Arduino Shield ni sangat popular lah. Sehingga kan banyak board prototyping ni dia buat supaya kita boleh gunakan dia punya shield. Jadi bab kenal pasti board-board ni saya dah ajar tadi. So insyaAllah untuk pelajaran yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana untuk memprogramkan board Maker Uno bagi kegunaan digital input dan juga digital output lah. Kita akan mulakan dengan digital output dulu sebab digital output yang paling mudah. Jadi saya rasa sampai itu je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran ini bermanfaat pada anda. Terima kasih.